देखा हो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. Jangan tukar siaran anda kerana anda sememangnya dalam siaran Suara Wanita bersama saya Sharon Kezia. Jika anda lihat, saya dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau, pokok-pokok bunga yang segar dan harum baunya. Jadi saya kira anda pasti dapat mengagak apakah topik yang akan kita kupaskan pada pagi ini. Hari ini kita akan mengupas topik penglibatan wanita dalam tanaman dan juga landscaping. Bersama siapa? Itu anda perlu kekal setia bersama saya. Baru anda akan tahu siapakah tetamu istimewa yang akan mengupas topik ini bersama saya. Jadi sebelum kita mencari beliau, saya nampak tadi beliau tengah sibuk tu, tengah siram pokok bunga. Saya ingin kongsikan dengan anda beberapa fakta menarik berkenaan dengan berkebun. Tahukah anda, satu laporan dalam Jurnal Kesihatan Mental mendapati bahawa individu yang berkebun bukan saja dapat mengurangkan tekanan, kemurungan, kegelisahan, malah dapat meningkatkan mood kegembiraan seseorang itu. Individu yang dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau dan juga pokok-pokok bunga yang terdiri daripada warna-warna yang berbeza merupakan satu terapi minda yang baik kepada seseorang. Jadi saya kira anda dah tak sabar dah ni nak tahu siapakah tetamu tersebut. Jom kita cari beliau. Dia dekat belakang saya tu. Tak tahu apa yang dia buat tapi nampak busy. Jom kita pergi terjah dia. Hai Cik Lisa. Nampak sibuk ya dari tadi. Dari saya sampai tadi nampak Cik Lisa sibuk dengan penjagaan tanaman beliau. Jadi apa yang Cik Lisa lakukan sekarang? Apa yang saya tengah lakukan adalah tengah baca. Pokok ni perlu dibaca setiap minggu. Cantik pokoknya. Jadi boleh tunjukkan kepada kami rutin penjagaan. Okey. Bila baca, baca di mana you pasang turunkan baca ni sangat penting. Okey, contoh. Saya boleh pegang? Okey, you pegang. Okey. Kebanyakan customer yang baru mula tanam, mereka selalu letak baja ni dekat dengan pokok, tengah sini. So itu selalu mencederakan pokok. Sebenarnya mereka dah sampai ke sini. So tepi. Jadi kalau anda boleh lihat di sini, hanya letak di tepi pasu tersebut. Anda tidak perlu letak dekat akar pokok tersebut kerana ia boleh mencederakan pokok tersebut. Letak di tepi sahaja ya. Semua akar akan menuju ke tepi, keliling pasu. Sebab tu baja tu diturunkan di sini. Seperti selalu saya cakap dengan customer. Sini hidung dia. Yang sini mulut dia. Dari hidung dan mulut juga. So, sebab tu kalau you letak ni dekat dengan hidung, you acil. Tak dapat nafaskan. Betul-betul. So sebenarnya turun di tepi. Mereka makan dia nanti bila dia ada air, ada matahari, dia cair, dia larut ke tanah, di sana mereka resap. Ambil itu baja. Jadi kan Cik Lisa, kita hanya perlu letakkan dekat satu bahagian aja ke ataupun perlu dikelilingi pasu ni? Semua terpulang kepada jenis pokok dan saiz. Kalau ini kecil, sikit cukup. Kalau pasu besar,
You mungkin mau buat lubang atau keliling. Jadi kita dapat satu informasi yang cukup berguna kepada kita, khususnya yang suka berkebun, yang suka menanam bunga ataupun herba ataupun sayur-sayuran, kerana konsep dia tetap sama, iaitu perlu penjagaan rutin yang betul. Selepas ni kita akan tahu lagi dengan lebih mendalam tentang ilmu bertani dan landscape bersama Puan Lisa hanya dalam siaran Suara Wanita. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dalam siaran Suara Wanita. Jadi seperti yang telah dijanjikan, kita akan menemui pemilik Guijing Garden dan juga landscaping, iaitu Cik Lisa. Apa khabar Cik Lisa? Khabar baik. Jadi saya rasa teruja, saya rasa seronok sebab dikelilingi oleh bunga-bunga dengan tanaman-tanaman. Sebab saya ni pencinta bunga, terutama sekali bunga ros lah. Sebab perempuan kan kita memang biasa suka dengan bunga ros. Jadi sebagai permulaan lah Cik Lisa kan, bagaimana Cik Lisa boleh apakah yang mendorong Cik Lisa untuk mencuburi diri dalam bidang tanaman? Kami memulakan perniagaan ni selepas 3 tahun jual bunga di pasar minggu. Selepas tu mau buat lebih besar, kami mau tempat yang tetap. Kami ambil keputusan untuk buka satu kedai bunga. Supaya boleh terus tanam lebih banyak pokok bunga. Jadi seperti yang saya difahamkan bahawa tanaman ini, taman ini kira-kira luasnya adalah 1/2 ekar. Dan saya juga difahamkan bahawa Cik Lisa telah mencuburi diri dalam bidang tanaman ni selama 10 tahun. Bukan jangka masa yang pendek, dan saya kira memang banyak cabaran yang perlu dihadapi. Jadi boleh kongsikan dengan penonton apakah cabaran semasa permulaan Cik Lisa mencuburi diri dalam bidang tanaman dan sehingga kini? Pada awalnya ada 3 masalah cabaran yang kita akan hadapi bagi setiap perniagaan. Nombor 1, pelanggan tetap, regular customer. Kedua, supplier. Supplier untuk tanaman seperti tanah, baja, pasu dan pokok bunga. Ketiga, tenaga pekerja. Tenaga pekerja perlu dijaga dan diajar supaya mereka boleh terus menjaga pokok bunga yang banyak. Itu 3 cabaran yang kami hadapi 10 tahun yang lepas. Jadi kalau kita lihat memang boleh dikatakanlah memang Cik Lisa ni merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya. Tapi di sini saya terfikir juga sebab Cik Lisa tak kongsikan lebih dengan mendalam dengan kita permulaan Cik Lisa mencuburi diri dalam bidang tanaman ini. Sebab kita nak tahu dari mana kemahiran, dari mana ilmu yang Cik Lisa dapat untuk mencuburi diri dalam bidang tanaman. Pada asalnya selepas sekolah menengah, saya pergi melanjutkan pelajaran saya di Australia. Lepas tu memang seperti semua orang suka kerja. Tapi sebelum tu Cik Lisa, Cik Lisa menyambung pelajaran di Australia dalam bidang apa? Di Australia saya ambil marketing. Tu yang lain tu, satu kita nak tahu dari marketing macam mana boleh berpindah ke tanaman. Itulah misteri dia. Kongsikan dengan penonton. Okay. So kita tidak tahu yang hujung cerita kita akan melibatkan diri dengan jual pokok bunga atau buka kedai bunga. Betul. So selepas sekolah, saya melanjutkan pelajaran saya ke Australia dan balik ke Kuching. Saya minta izin dengan keluarga untuk memulakan pekerjaan saya di Semenanjung Malaysia selama 3 tahun. Pada masa itu bila minta izin daripada keluarga tu adakah untuk pekerjaan lain ataupun dalam bidang tanaman? Untuk
pekerjaan lain. Pekerjaan lain lah. Totally lain daripada yang saya buat sekarang. Masa tu hari belum ini. terfikir lagi lah dengan Belum. bidang tanaman ni. Okey. Saya amat berterima kasih dengan perjalanan saya dari sekolah ke kerja saya yang dulu telah membawa saya ke hari ini. Seperti sekolah saya, kami dapat berbahasa 3 bahasa, English, belajar English, Cina dan Melayu, bahasa Malaysia. Lepas tu kerja di Semenanjung Malaysia telah menolong saya untuk jaga customer yang kami ada sekarang. More to customer service. Oh, jadi pada masa itu Cik Lisa bekerja sebagai apa di Semenanjung Malaysia? Di bahagian pemasaran juga. Bahagian pemasaran. Berkait rapat dengan saya punya kursus di Australia. Betul. Sambil layan customer, banyak bersabar, dengar komen masalah customer. Selepas tu, you kena selesaikan masalah tu. Tapi dari situ kan Cik Lisa, bagaimana tercetusnya inspirasi untuk membuka kedai tanaman ni? Selepas balik dari Semenanjung Malaysia dan setahun training di Sabah, saya tak ada kerja tetap. Okay. Lepas tu, you kena tengok apa yang ada di pasaran ini. So, kami mulakan kerja sambilan, jual-jual pokok bunga di Pasar Minggu. Itu telah memberi satu peluang untuk saya dan my business partner to cari satu tempat yang tetap, lebih tetap seperti you pokok boleh hidup dengan bagus, customer boleh datang dan tengok. Sebab itulah dari sana kami memulakan perniagaan perjalanan tanaman ni ini. lah. Jadi kita dapat lihatlah Perniagaan perjalanan Cik Lisa tu memang panjang dan saya percaya banyak juga liku dan cabaran yang dihadapi oleh Cik Lisa dalam meneruskan kerjayanya dalam bidang tanaman. Jadi kalau kita lihatkan Cik Lisa bahawa tanaman di sini seperti yang saya telah kongsikan tadi adalah setengah ekar ya, memang besar dan dipenuhi dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok bunga. Jadi Cik Lisa, bagaimanakah Cik Lisa penjagaan rutin tanaman di sini dan bagaimana Cik Lisa dapat memastikan semua tumbuh-tumbuhan di sini mendapat penjagaan yang baik? Untuk memastikan kerja kita menjaga stok tanaman, kita perlukan konsistensi. Maksud tu 3 yang sangat penting, air, baja dan yang penting tu mesti layan mereka potong, trimming. Itulah 3 yang paling penting. Jadi kita sendiri perlu ada ilmu kan, kita perlu ada kemahiran untuk memastikan tanaman kita mendapat penjagaan yang rapi, kerana kita tahu bahawa tanaman ini juga seperti hidup, seperti ada nyawa. Jadi kita perlu memberi kasih sayang sepenuhnya kepada tanaman tersebut. Jadi Cik Lisa mungkin juga boleh kongsikan sedikit kepada penonton yang baru nak berjinak-jinak menanam bunga-bunga ataupun sayuran ataupun pokok herba di rumah, apakah tips yang mereka perlu ada? Untuk sebagai permulaan, kita mulakan dengan sesuatu yang menarik perhatian kita. Seperti Sharon, kalau you suka rose, you mulakan dengan rose. Dan dalam masa yang sama, sekarang memang senang masuk social media, you belajar dari online, kawan-kawan. Dan juga kalau datang ke sini, kami akan kasih tips penjagaan. Semasa kamu beli pokok bunga di sini, kami akan pastikan pokok bunga yang Miss Sharon beli itu dapat hidup dengan sihat. Dia nampak tu semakin menarik perkongsian Cik Lisa tentang ilmu-ilmu bertanam ni, bercucuk tanam. Tak kiralah bunga ke, tanaman herba ke ataupun tanaman sayur, saya kira tipsnya tetap sama. Kita perlukan air yang cukup, penjagaan yang rapi terhadap tanaman kita. Kita akan tahu lagi selepas ni apakah cabaran yang beliau lalui semasa pandemik. Semuanya hanya dalam Suara Wanita.
Ya, kembali semula bersama saya Sharon Kezia dalam siaran Suara Wanita dengan topik kita pada pagi ini, penglibatan wanita dalam bidang tanaman dan juga landscape. Jadi sebentar tadi Cik Lisa telah berkongsi dengan kita apakah cabaran yang beliau hadapi, apakah halangan yang beliau hadapi sepanjang 10 tahun beliau berkecimpung dalam bidang tanaman. Tapi kita tak sempat nak tanya dia, Cik Lisa, kita tak sempat nak tanya tadi. Kita tahu bahawa pandemik COVID-19 ni banyak menjejaskan pelbagai sektor. Jadi bagaimana dengan perniagaan Cik Lisa sendiri? Sejak 2020 selepas COVID, sebenarnya perniagaan tanaman ni atau landscaping terus reach the peak, which is the puncak. Jika sesiapa yang tanam bunga dia tahulah. Di antara 10 orang ada 7 sampai 8 akan bertanam, akan tanam bunga ke, sayur ke, atau buat tanaman di rumah. Kita dapat lihat ya, walaupun pandemik melanda negara kita, tapi saya kira ia merupakan satu peluang kepada kebanyakan orang untuk meluangkan lebih masa di rumah dengan menanam bunga, kadang ada juga yang menanam herba-herba dan juga sayur-sayuran. Jadi sebab kita dapat lihat tular di laman sosial seperti yang anda lihat dekat atas meja saya ni, ada snake plant yang suatu ketika dulu kan Cik Lisa setuju tak dengan saya, dulu snake plant ni orang tak pandang, macam tak ada harga di tepi jalan kita tengok banyak, tapi tiba-tiba bila tular di laman sosial orang berebut pula membeli snake plant ini, dan juga kita dapat tengok harga dia juga agak naik ya berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya sebab dia semakin popular, betul kan? Betul. Jadi Cik Lisa boleh kongsikan tips, saya rasa ramai juga penonton kita pada hari ini nak tahu, contohnya seperti saya lah, beginner. Jadi apakah tips penjagaan tanaman yang harus saya lakukan? Nombor 1, jaga mungkin kuantiti, mungkin mulakan dengan sikit, selepas makin bagus you akan beli dan tambah. Jangan beli terlalu banyak dan tak tahu jaga. Itu sangat penting. Fokus more dengan air dan baja. Itu selalu customer lupa. Bila mereka excited to beli pokok, mereka asyik beli. Lepas tu kalau tidak jadi, dia beli lagi. Tapi sebenarnya mesti makan dan minum. Maksud tu baja dan air. Itu yang sangat penting. Jadi saya difahamkan juga bahawa Cik Lisa juga ada memberi perkhidmatan seperti landscaping kepada customer ya? Sebahagian daripada retail, mereka boleh datang sini dan beli pokok bunga. Kami juga ada bahagian landscaping. Landscaping seperti bersihkan landscape mereka yang dah ada atau buat yang baru. Itu kami punya second department. Jadi ada tawarkan jugalah perkhidmatan landscape dan juga ada juga tawarkan perkhidmatan memberi nasihat kan, memberi nasihat kepada pelanggan yang datang untuk mendapatkan bunga yang sesuai, untuk mendapatkan tanaman yang sesuai, bersesuaian. Bercakap pasal tanaman ni Cik Lisa, saya kira ada juga dalam kalangan penonton kita mungkin yang tinggal di apartmen, tinggal di rumah pangsa atau kondominium. Bagaimana mereka boleh menanam pokok-pokok tumbuh-tumbuhan seperti pokok bunga ataupun tanaman herba? Okey. Ada tips tak? Nombor 1, tahu dulu cahaya mata yang mungkin mereka mau simpan dekat itu balkoni mereka. Cahaya matahari itulah sinaran dia. Itu yang menentukan jenis-jenis tanaman yang sesuai. Bukan sebab you suka rose, you beli, lepas tu you cuba jaga dia, simpan sini tak betul, simpan sana tak betul. So saya amat pentingkan lokasi. So dari sana you cuba dapatkan pokok bunga yang sesuai. Kecuali jika you betul-betul suka rose, ada teknik dia. So dari sana kami akan fokus dengan customer macam mana untuk jaga rose tu. Walaupun tempat tu kurang sesuai, tapi cuba bagi dia lebih. Seperti mungkin baja atau pakai baja yang lebih. Jadi
kita perlu kita lihat yang pertama sekali kalau di kawasan rumah yang pangsa, rumah apartmen begitu, dia perlu sinaran cahaya matahari. Itulah yang paling utama harus dikenal pasti ya Cik Lisa. Memang satu perkongsian yang menarik di sini sebab saya rasa saya pun baru tahu tips tersebut ya. Terima kasih sebab kongsikan. Jadi Cik Lisa, kalau kita lihat sekarang perniagaan ini memang mendapat perniagaan tanaman mendapat saingan. Jika kita lihat banyak di laman-laman sosial di mana seperti yang saya kongsikan tadi, disebabkan pandemik ramai yang duduk di rumah. Jadi mungkin mereka daripada hobi menanam, mereka jadikan hobi tersebut sebagai perniagaan. Jadi Cik Lisa, sebelum kita melabuhkan tirai kita pada hari ini, apakah pesanan Cik Lisa kepada wanita di luar sana yang hari ini menonton siaran kita, ada minat, ada bercita-cita untuk menjadi ahli perniagaan dalam bidang tanaman tapi tidak mempunyai keberanian? Sebagai wanita, kita mesti kenal kita dulu, kenal diri. Maksud tu tanam, buat apa yang kamu yakin. Seperti kalau you lebih bagus dengan rose, you fokus dengan rose. Kalau you lebih yakin dengan daun-daun, you fokus dengan daun. Sebab perniagaan tanaman, contoh tanaman besar, tidak perlu buat terlalu banyak jenis. Itu nanti akan ganggu kita punya quality dan kita punya stok. So seperti apa yang saya akan pesan is always put customer first. Maksud tu utamakan pelanggan. Tengok pasaran. Pasaran sekarang apa jenis pokok yang customer mau, pelanggan mau. Then you cuba buat. Ikut quality yang bagus juga. Maksud tu bila you jual satu bunga, jual bunga yang betul-betul jadi. Banyak customer saya kecewa sebab terbeli stok yang kurang quality. So dari sana kita mesti yakin dengan diri dulu. Lepas tu fokus small little step. Seperti yang saya tadi ada cerita, dari kecil you akan jadi makin besar. Okey, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Lisa atas perkongsian beliau dengan topik kita pada pagi ini ialah penglibatan wanita dalam bidang tanaman dan juga landscape. Jadi kepada wanita di luar sana, ingatlah anda tidak perlu menjadi wanita yang hebat untuk memulakan perniagaan. Anda hanya perlu menjadi wanita yang berani untuk memulakan perniagaan. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Suara Wanita pada setiap hari Selasa pukul 9.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sehingga kita bertemu lagi, Sharon Kezia hanya dalam siaran Suara Wanita menginspirasikan duniamu. Bye-bye.